Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi berita buruk bagi saya ini, satu lagi kejutan besar untuk Presiden Warisan, untuk Parti Warisan. Sebelum ini kita juga tahu ada beberapa adun warisan yang meninggalkan parti. Dan dalam masa yang sama, situasi yang berlaku, kemelut yang berlaku di dalam Parti Warisan di Sabah hari ini sudah pasti mengundang pelbagai spekulasi daripada ramai orang. Bahkan Presiden Warisan sendiri meminta membuat andaian bahwa mereka dibeli oleh pemimpin di Sabah yang lain. Dan ada yang kata pemimpin itu yang membeli mereka adalah Haji Ji yang juga Ketua Menteri Sabah. Jadi saudara-saudara, banyak spekulasi yang dibuat. Hari ini satu lagi kejutan besar yang berlaku. Satu lagi adun telah mengesahkan meninggalkan Parti Warisan dan menyertai Gagasan. Jadi saudara-saudara, adakah setelah ini berlaku, akta anti lompat parti perlu dikuatkuasa di Sabah mulai hari ini ataupun bagaimana? Oke, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, dipersilakan share dan juga subscribe. Akhirnya adun Karamunting sah keluar warisan dan sertai Gagasan Rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri adun Karamunting George Hugh Vun Zin hari ini mengumumkan keluar daripada Parti Warisan untuk menyertai Parti Gagasan Rakyat Sabah ataupun Gagasan Rakyat. Berita bertarik 4 Mac 2023. Beliau berkata, tindakan yang diambil antara lain adalah untuk mengambil kira pandangan rakyat yang sudah tidak mahu melihat keadaan politik tidak stabil sekaligus telah mengakibatkan terbantutnya perkembangan dan kemajuan di Sabah, termasuklah kawasan Karamunting. Rakyat sudah penat dengan kemelut politik di Sabah. Hanya dengan kestabilan politik kita boleh membawa pembangunan dan perubahan, khususnya di Karamunting yang mendahagakan pelbagai pembaharuan dan pembangunan. Demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kawasan Karamunting, saya membuat keputusan untuk menyokong kepimpinan Kerajaan Perpaduan, yaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Sabah di bawah pimpinan Datuk Seri Haji Ji Nur. Katanya dalam satu kenyataan. Wow, ini satu tamparan yang hebat kepada Presiden Warisan Shafie Apdal. Hugh juga memenangi kerusi Dun Karamunting atas tiket warisan pada pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018 dan pilihan raya negeri pada tahun 2020. Dan beliau juga pernah menjadi pembantu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sabah selama 2 tahun sejak tahun 2018. Perkembangan terbaru itu menyaksikan warisan hari ini, status terkini yang menjadikan warisan kini mempunyai 14 adun di Sabah dan 1 di Selangor. Manakala Haji Ji kini mempunyai sokongan 50 adun untuk terus menerajui Kerajaan Sabah sebagai Ketua Menteri. Sabah mempunyai 73 adun dipilih dan 6 adun dilantik menjadikan keseluruhan 79 adun negeri itu. Hugh turut mengucapkan terima kasih kepada Presiden Warisan, Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal atas peluang yang diberikan kepadanya dalam arena politik. Jadi itulah hakikatnya, akhirnya adun Karamunting sah keluar warisan dan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dan juga kepada Ketua Menteri Sabah Haji Ji dengan menyertai Gagasan Rakyat. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, ada satu pendedahan terkini yang sangat menarik yang saya nak sampaikan. Lagi-lagi ada lagi adun. Ada lagi adun yang dikatakan bakal hilang kerusi. Dan yang teruknya,
ini berkaitan dengan parti bersatu lagi. Saudara-saudara, adakah ini satu ujian yang besar untuk Muhyiddin Yassin untuk bersatu? Setelah satu artikel yang mengesahkan, yang saya ambil dari FMT, 4 adun bersatu Pulau Pinang berisiko hilang kerusi. Nah, kenapa berisiko? Mari kita teruskan bersama di dalam channel ini. Oke, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. 4 adun bersatu Pulau Pinang berisiko hilang kerusi. Terdapat satu usul untuk mengosongkan 4 kerusi bersatu yang disandang oleh Dr. Afif Bahardin, Zulkifli Ibrahim, Khalik Mehtab Ishak, dan juga Zulkifli Lazim akan dibentangkan pada sidang DUN. DUN Pulau Pinang dijangka akan menyingkirkan 4 adun bersatu usul untuk mengosongkan kursi mereka yang diluluskan. Adakah bermakna 4 adun bersatu ini akan benar-benar dipecat ataupun memang kursi mereka akan dikosongkan serta-merta? Seperti yang saya sampaikan tadi, 4 adun itu dari Seberang Jaya, Dr. Afif Bahardin, Zulkifli Ibrahim dari Sungai Aceh, Khalik Mehtab Ishak dari Bertam, dan Zulkifli Lazim dari Teluk Baham, di mana mereka menang atas tiket Pakatan Harapan PH dalam PRU14 pada Mei 2018. Saudara-saudara, ini satu kejutan besar untuk Muhyiddin Yassin bagi saya. Afif dan Zulkifli meninggalkan PKR dan menyertai bersatu. Manakala Khalik dan Zulkifli ahli bersatu dari mulanya. Bermakna ada 2 adun yang pada awalnya dari parti PKR, meninggalkan PKR, dan menyertai bersatu. Manakala Khalik dan Zulkifli, yaitu memang ahli bersatu sedia mula. Semuanya dianggap kehilangan kerusi selepas bersatu meninggalkan PH. Berikutan langkah Sheraton pada Februari 2020. Siapa yang tak ingat langkah Sheraton kan? Berdasarkan peruntukan NT lompat parti yang terkandung dalam perlembagaan, maafkan saya, terkandung dalam perkara 14E perlembagaan negeri. Mengikut peraturan Majelis Mesyuarat DUN, usul untuk mengosongkan 4 kerusi itu akan dibentangkan pada mesyuarat DUN akan datang. Surat juga sudah dihantar kepada 4 adun tersebut memaklumkan mengenai usul akan dibentangkan timbalan Ketua Menteri Zakiyuddin Rahman. Tindakan untuk mengosongkan kerusi 4 adun itu dicadangkan pada Oktober 2020, tetapi tertangguh selepas mereka memfailkan injunksi untuk menghalang DUN daripada berbuat demikian. Pada Kamis pula, Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan mereka untuk menghentikan usul itu, dan akhirnya usul itu pun telah diluluskan. Dan dilihat mereka berempat. 4 adun ini berisiko untuk hilang kuasa. Jadi, saudara-saudara, langkah untuk mengosongkan kerusi 4 adun itu diambil menjelang pilihan raya negeri yang mesti diadakan dalam tempo 4 bulan akan datang. Ketika ini, PH yang memiliki 33 daripada 40 kerusi DUN.